Isu penipuan dalam talian atau jenayah cyber menjadi bola hangat di kalangan netizen sejak kebelakangan ini. Terdapat banyak kejadian atau kes penipuan dalam talian yang dilaporkan setiap tahun. Kes-kes ini melibatkan jumlah wang yang sangat besar yang akhirnya merugikan mangsa, dan sesetengah kes yang kita lihat turut membahayakan keselamatan mangsa serta keluarga. Memetik sumber Sinar Harian pada 26 Januari 2021, kes penipuan pembelian dalam talian meningkat sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang melibatkan kerugian sebanyak lebih daripada RM1 juta. Sebagai sebuah organisasi yang prihatin, pihak kumpulan wang persaraan diperbadankan KUAP telah mengambil langkah proaktif dengan menganjurkan program Sembang My Pesara yang akan mengupas topik-topik menarik serta isu-isu semasa sepanjang tahun 2021. Dan untuk siaran yang pertama kalinya dibawakan khas oleh aplikasi My Pesara. Tuan-tuan dan puan-puan, panel jemputan kita pada hari ini merupakan seorang yang tidak asing dalam masyarakat beliau. Beliau sering kali muncul di kaca TV, radio dengan gimik-gimik yang menarik bersesuaian dengan topik yang dibawakannya, iaitu penganalisis jenayah di Malaysia. Sebagai seorang penganalisis jenayah yang terkenal, pandangan, cadangan, ulasan serta komentar beliau dalam menangani aktiviti jenayah di Malaysia sangat penting dan membantu mereka yang terbabit, terutama mangsa jenayah cyber. Tanpa melengahkan masa lagi, dengan segala hormatnya saya ingin menjemput Tuan Kamal Afandi Hashim, penganalisis jenayah, untuk berkongsi mengenai topik hari ini iaitu penipuan dalam talian. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua yang sedang mengikuti My Sembang. Ya, Sembang My Pesara. Nyaris nak kena scam tadi kan. Sembang My Pesara, anda bersama saya dan tim produksi, anda bersama saya Kamal Afandi Hashim. Dan insyaAllah hari ini kita akan mengupas topik yang sedang panas di pasaran ni, berkenaan dengan scam. Tapi apa yang saya dan tim akan bakal kongsi dengan anda ni bukan scam. Maknanya apa yang kami beritahu ni fakta lah, ya. Ada beberapa garis panduan yang akan kita bagi juga. Jadi insyaAllah hari ini segmen ini ada dalam 4 bahagian, meliputi soal jawab yang terakhir nanti. Kemudian kita juga ada siapakah mangsa. Kalau nak tahu apakah Fakira yang lebih mudah menjadi mangsa, seorang wanita atau lelaki, kan? Yang muda ke yang dah dewasa, yang masih bekerja atau yang dah pencen. Dan semua ini insya-Allah akan saya kongsikan. Dan di mana ya penipuan ini berlaku, ini sangat penting untuk kita bersama-sama belajar bagaimana untuk mengurus risiko ini dengan sendirinya. Kalau anda dapat lihat sekarang ya, tu kalau kita dapat lihat apa yang apa saya cuba paparkan ialah berkenaan dengan sedikit ni ya, sekejap saya akan tolak ni bagi dia tutup muka saya ni, supaya kita semua nampak apa dia dengan. Tengok tu. Kan. Sebab my screen dia square. Jadi kalau tutup muka pun boleh nampak sini kan. Okey. Bagi saya jenguk sini. Gitu kan. Apa yang anda siap sekarang? Ini Januari hingga Oktober 2020 sebanyak 5,218 kes dengan kerugian ya 256 juta. Mangsa paling ramai ini tulis kat sini lah, wanita. Lebih 3,000 kes melibatkan wanita dan kebanyakannya yang berusia lebih dari 51 tahun. Bermakna mereka yang lebih daripada 51 tahun. Jadi mana-mana jangan pula yang dah nak pencen ke apa semua dia kata kita ni belum lagi, baru umur 40, jadi tak ada dengar pasal kebanyakan yang kena. Kalau dah namanya kebanyakan tu, bukan bermakna hanya itu saja. Bermakna kebarangkalian untuk kita kena pun ada. Cuma dari yang paling ramai ialah yang berusia atas 51 ya. Lelaki pun boleh kena. Betul. Walaupun kebanyakannya adalah wanita, tetapi lelaki pun boleh kena. Ini kita kena faham asal apa yang sedang berlaku. Baiklah. Jadi kita tengok pula apa sebenarnya yang sedang berlaku di sekeliling kita kan. Apa sebenarnya yang menjadi perbuatan ramai, apa yang mereka lakukan semua. Baik.
Saya ingin berkongsi apa ni satu perkara. Jika anda dapat lihat sekarang ya di situ, wow, itu dia sorry. Ya, ini dia ya. Tengok tu. Saya tak tahu anda dapat lihat tak jumlah-jumlah ya kes-kes yang terlibat itu. Ini 2018, 2019. Yang tadi saya bacakan adalah kes-kes yang berlaku sebelum pada masa kita sekarang ya. Itu dia kalau dapat tengok tu, menakutkan kan, menakutkan kan. Um, Ya, jumlah keseluruhan kes jenayah cyber bagi tahun 2018 10,000. Tadi kita baca tadi 5,218 bagi 2020. Ini kerugian dia adalah 398 juta pada tahun 2018. 2019 kerugian ya seperti yang ini adalah 497, tetapi yang saya tunjuk tadi lebih awal tadi ya, jika ada dapat lihat lebih awal tadi. Ini dia lagi sekali cerita. Nampak tertutup muka pakcik. 5,218 kes dengan kerugian 256 juta. Itu yang berlaku sekeliling kita ya. Jadi untuk anda yang sedang mengikuti sembang My Pesara ini, okey, saya akan pergi kepada apa sebenarnya yang sedang berlaku ke dekat Malaysia saja yang menjadi masalahnya. Ke orang lain semua tak ada pun kena macam ini. Kita saja, negara kita saja yang terlibat dengan perkara ini. Untuk makluman kita semua, di mana-mana pun ya, banyak negara yang terdapat perkara-perkara seperti ini. Misalnya negara-negara yang telah pun mengalami kemelesetan akibat daripada perbuatan ini. Ia bermula banyak ya yang bertanya tentang saya. Dia kata bila sebenarnya mula bersama scam-scam ni? Gini, izinkan saya membawa anda kepada sejarah jenayah yang paling tradisional, yang mula-mula sekali yang berlaku dalam sejarah hidup manusia. Jenayah yang mula-mula berlaku adalah jenayah scam. Tak percaya kan? Kalau kita buka rujukan kitab ya, maka kita akan dapati mangsa pertama dalam kes ini. Siapa mangsanya? Kalau ikut interpretasi saya, mangsanya ya adalah Adam dan Hawa ya. Adam dan Hawa adalah mangsa bagi jenayah perdaya. Mereka diperdaya. Maka perdaya kata kunci kita, operative word kita dengan izin adalah perdaya. So, siapa perdaya? Apabila mereka terperdaya, diperdaya oleh syaitan, ini kita ambil konsepnya, perdaya. Kemudian kita pergi kepada tamadun Mesopotamia, tamadun kita, tamadun Islam, tamadun Hindu, tamadun Cina, ya. Sampailah kepada kita, jenayah seumpama ini masih berlaku, iaitu perdaya. Jadi kalau kita nak tengok scam, ini bermakna yang scam dulu tu, scam, ya. Masih lagi berlaku jenayah nombor satu dalam sejarah peradaban manusia. Itulah dia scam. Cuma variasi dan landscape yang berubah. Variasi scam dia macam mana dia buat, apa kaedah dia guna. Mentelah apabila kita menggunakan sekarang teknologi, maka siapa-siapa yang ada telefon, dulu besar rumah kalau nak buat komputer tu besar bangunan, tapi sekarang oleh kerana mobile computer system, mobile ya, teknologi di dalam tangan, maka ini menjadi satu kaedah yang difikirkan oleh penjenayah bagaimana untuk mereka pula mengambil kesempatan daripada teknologi untuk menjadikan orang atau manusia yang lain ini atau kita sendiri menjadi mangsa ya. Jadi apa dia? Ya, ini jenayah perdaya kita atau sesiapa saja diperdaya ya. Itu kita ada satu. Kemudian kita nak tengok juga apa lagi yang ada dalam ni ya. Kita tengok juga tentang bentuk-bentuk scam. Ya, bentuk-bentuk scam. InsyaAllah ya, nanti ada bahagian itu akan sampai ni ya, saya akan cerita. Tapi sebelum tu saya nak tanya sikit lah ya, kalau ada di luar sana, siapa yang berkobar-kobar hari ni tadi, celik saja mata nak jadi mangsa? Ada tak siapa-siapa yang pagi tadi bangun je berkobar-kobar nak jadi mangsa? Ada? 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 Kalau ada tolong beritahu saya lah. Kalau ada tolong beritahu saya sebab ramai yang kata siapa nak jadi mangsa? Siapa yang bangun-bangun pagi tadi nak jadi mangsa? Memang tak ada lah. Memang lah.
Tetapi cerita sebenarnya ialah ramai di antara kita secara sengaja atau tidak berisiko untuk menjadi mangsa. Kalau saya tanya orang siapa nak jadi mangsa, semua tak nak. Apa ni Cik Kamal, takkanlah saya nak jadi mangsa. Tapi keadaan kadang-kadang menyebabkan mereka ini menjadi mangsa. Ada berapa jenis mangsa sebenarnya? Okey. Sara, sila dengar baik-baik dan kemudian buat keputusan. Saya minta maaf kadang-kadang saya membawakan fakta, jadi orang risau Dia kata betul ke ni, tapi anda perlu membuat pilihan sekarang. Okay? Pemangsaan, dia dengar baik-baik. Right. Walaupun ada orang kata dia takkan jadi mangsa sebab dia bijak. Right? Alif Rabbani kata dia takkan jadi mangsa, dia bijak. Kan? Tak apalah, biarlah kan, syukur dek kau lah namanya kan. Tetapi kisah sebenarnya ialah kita berkebolehan untuk menjadi mangsa. Ia ibarat menarik nafas. Setiap kali kita menarik nafas, ia mendekatkan kita ke nafas yang terakhir. Jadi setiap kali kita beroperasi sebagai manusia dalam prinsip pengurusan risiko, ada risiko yang tak mungkin dapat kita elakkan. Kemudian ada risiko yang boleh kita jangkakan. Dalam hal-hal ini, maka kita melihat diri kita dulu. Yang pertama, sebelum kita nak dengar lebih lanjut, kita nak tahu kita di kelompok mana dulu. Kalau kita dah tahu kita duduk di kelompok mana, maka mudah untuk kita sedar. Walaupun ada orang yang cakap dia takkan jadi mangsa, ada, memang saya akui ada orang yang kata dia takkan jadi mangsa. Dia tak payah dengar ni lah, takkan jadi mangsa. Sebenarnya semua orang boleh menjadi mangsa. Tapi mangsa yang mana? Ini tiga kelompok mangsa. Dengar baik-baik ya. Yang pertama, mangsa keadaan. Orang yang langsung tidak menyangka bahawa dalam keadaan-keadaan tertentu dia dah susah lepas tu lepas pencen pun simpanan adalah 1.2 juta. Susah tapi 1.2 juta kemudian itu dia ni dari kelompok yang tertentu kebetulan dia berada di situ. Ini dia penjenayah. Kemudian ada peluang berlaku di situ, maka jadilah satu kes jenayah. Jadi ini mangsa, namanya mangsa keadaan. Kebetulan penjenayah tengah mencari siapakah yang patut menjadi mangsa ni, cari 1, 2, 3, 4, 5, tiba-tiba ada. Sedang elok dia tengah pancing kan gitu. Hi, how are you? My name is this and this I am here so and so kan, kemudian berkenal kenal tengok agaknya muka comel-comel macam ni muka boleh dipercayai kan. Orang Melayu tapi duduk lama sangat kat luar negeri sampai tak reti cakap Melayu. Allah, nak balik kampung nak ambil kereta ayah mak ni mangsa keadaan naif. Kita naif maka kita akan menjadi mangsa keadaan. Now, interesting, yang menariknya ada kenalan saya seorang. Kenalan seorang ni dia baru hubungi saya, dia kata maaf ni yang latest berlaku ni. Dia kata ada orang ni hantar mesej kat dia, DM dia beritahu yang apa nama dia, gambar dia telah disebarkan di laman tertentu. Jadi kalau laman tu jenis-jenis laman nasyid, dia boleh terima. Laman-laman untuk seorang berjalan, ziarah, benda-benda yang baik pokoknya dia boleh terima. Tapi ini laman-laman yang negatif. Laman-laman yang melibatkan pornografi. Jadi dia kata macam mana gambar boleh sebar. Jadi bila dia hubungi saya tanyalah. Dia kata, ada buat ke? Tak, saya jenis yang tanya je tapi saya tahulah dia memang tak buat pun yakin, tapi cuma kita pengesahan je. Bila dia kata tak ada, kemudian saya kata kalau macam itu, dan saya tahu dia kata orang tu cakap tak dekat mana apa semua, dia pun tak cakap. Dia kata tak ada, cuma orang tu kata benda ni dah tersebar apa. Jadi dia dah risau, dia minta pendapat apa semua. Saya biarkan dulu dia gelabah. Cerita betul, Scouts Honor. Saya biarkan dia gelabah dulu. Kemudian baru saya bagi tahu, sebenarnya you nak kena scam. Kata macam mana nak kena scam pula? Dia macam ni.
Dia akan hantar, orang ni hantar dulu mesej kat dia melalui Instagram ataupun platform yang lain, beritahu nampak gambar ini dalam laman porno, laman yang melibatkan pornografi. Okay. Kemudian bila anda balas, ini akan jadi, dia kata dia pun kena benda yang sama. Sama kita serupa, kita dua-dua menjadi mangsa, kita serupa. Okay. Tapi dia dah dapat tahu orang ni duduk kat mana. Jadi bila dia dapat tahu orang ni duduk kat mana, dia kata dia cuba nak kesan. Nak tak? Kita bagi orang ni sumbat dalam penjara. Jadi nature kita manusia ni, yang kecenderungan kita ialah memang bagus juga macam itu kan, biar dia masuk ke dalam tu. Jadi dia pun pergilah memburu 2-3 hari. Ingatnya operatif buatnya memburu, ya. Dapat orang tu, bila dah dapat orang tu, dia kata dia sekarang nak bawa pergi dekat police station apa semua, tapi dia perlukan sedikit bayaran, ya, kena bayarlah perkhidmatan dia tadi, bayar perkhidmatan dia, dan B, ya, duit yang dia belanja tadi untuk dapat tangkap ni, tolong bayar balik. Nampak? Tawarkan perkhidmatan, ya, kerana mengalami nasib yang serupa, kononnya dapat kesan penjenayah, dan kemudian apa dia buat? Kemudian dia minta duit belanja. Itu cara dia. Jadi kawan saya tadi bila dia dah tahu, Allah leganya, kalau tak pening kepala lah dia macam ni. Lepas tu dia tanya saya lah, kenapa tak beritahu awal. Saya memang begitu kan, nak confirmation berapa benda kan. Kita tengok dulu. Tapi alhamdulillah itu tindakan yang betul lah bila dia rujuk. Jadi kita boleh beritahu apa sebenarnya yang berlaku, apa yang patut dibuat, apakah yang boleh dilakukan oleh seseorang dalam keadaan sedemikian. Baiklah. Ya. Jadi kita pergi pada mangsa tadi. Satu, mangsa keadaan. Seorang yang naif. Bayangkan dalam senario tadi tu, kalau dia naif, betul-betul dia ingat betul dah dapat tangkap, betul ya, video atau gambar dia tersebar, betul dia buat bayaran, betul nak ditangkap. Ini mangsa. Yang kedua adalah mangsa yang telah disasarkan oleh penjenayah. Siapakah mangsa-mangsa yang disasarkan oleh penjenayah? Dah tentulah ya, penjenayah ni macam kita juga ya, kadang-kadang dia ada taste dia sendiri, ada taste ya, taste dia sendiri. Jadi kalau kita tengok, adakah dia sasarkan budak-budak sekolah? Adalah, tapi bukan jenayah yang macam inilah ya. Ini selalunya A secara rambang dia buat, cara rambang je dia buat. Yang B, oleh kerana mereka ada maklumat tentang seseorang, maklumat yang dibeli atau maklumat yang didapati dengan jalan tidak sah, ya. Misalnya database, ya, misalnya sistem yang kena hack, ya. Dan kemudiannya daripada situ apa dia buat? Daripada situ dia gunakan cebisan maklumat tadi untuk membuat komposit gambar tentang kita, ya, dan profil kita, dan daripada situ dia kemudiannya bertindak perlahan-lahan untuk menipu, ya. Ni mangsa yang telah disasarkan, dia tengok kat sosmed tu. Ya. Bila Alif Rabbani dia tengok posing Alif tu depan masjid, depan surau, ya. Kemudian tengok pakai pun contoh Alif ni bagus, tapi contoh lah pasal nama dia yang depan muka saya ni kan, jadi saya gunalah nama dia. Jadi Alif Rabbani misalnya, dia tengok orang ni ni besya-besya je, bahasa orang sekarang kan, besya-besya je ni. Jadi besya-besya dia pun tak ambil tindakan, besya-besya ni dia biar je lah, dia kata. Tapi dia tengok pula, katalah seorang kita bagi satu nama lah, mungkin nama pesara kita, kalau kebetulan minta maaf ya, misalnya nama dia Amin, ya. Nama Amin ni kadang-kadang jalan Amin, ya, siapa panggil, orang tengah doa, tak apalah, ya, itu cerita lain, selingan untuk petang. Jadi saya nak minta bantuan kejap, ya, sebab tiba-tiba ya, kadang-kadang orang nama Amin ni dia pun lalu kan, kemudian bila dia tengok kat situ dia kata macam mana dia tengok Amin atas motorbot, ya, Amin pula ada atas lemari, ya, Amin pun ada jalan-jalan dekat sana dekat sini, Amin ada atas sungai, Amin ada, kaya Amin ni, ya. Amin ni punya kaya lah tu kan. Jadi bila Amin ni dia tengok gaya hidup Amin tu bagus apa semua, maka dia pun kata Amin ni lah sasaran kita. Macam itu dia pilih sasaran, ya. Macam itu dia pilih sasarannya. Baik, okey.
Now, kita kita tengok tadi dia pilih sasaran berdasar gaya hidup seseorang. Dia nampak kita daripada social media kita, gaya hidup kita macam mana, maka daripada situ dia tengok dan daripada situlah dia akan mencuba mengorek sedikit rahsia dan cuba sasarkan. Sebab dia kata ini adalah profil. Dia macam kita berniaga lah kan. Takkan berniaga air batu campur dekat semua orang yang dekat situ tak makan air batu campur. Melainkan kita suka challenge lah kan. Tapi secara mereka juga memilih type tertentu, spesifikasi tertentu, umur tertentu, jantina tertentu supaya disasarkan. Ya. Jadi yang pertama tadi rambang, yang kedua ni ada sasarannya berdasarkan profil yang mereka lakukan. Baik. Yang ketiga yang jadi masalah ni, ya. Kalau anda yang pertama tadi yang naif, gini kita boleh bentuk, kita boleh elak. Kalau yang kedua tadi yang disasarkan, ada step-step nanti kita kongsi di hujung ini, tips-tips untuk anda mengelaknya. Dan yang ketiga, ini minta maaf cakap, ni compliant victim. Kalau dalam bahasa mudahnya lah mereka yang bagi saya lah, rela jadi mangsa. Okay? Cik Kamal, oi, mana ada orang rela jadi mangsa? Siapa yang rela jadi mangsa? Memang tak ada orang rela jadi mangsa, tapi ini jenis-jenis spesies tertentu orang atau mereka yang mempunyai ketetapan bahawa dia bijak, pandai, dia tak boleh jadi mangsa. Dia seorang yang cemerlang, gemilang, terbilang, maka dia tidak boleh jadi mangsa. Right? Orang bagi nasihat pun dia kata, ini yang banyak buat dosa je yang jadi mangsa ni. Ya? Sebagai kifarah bagi dosa yang telah mereka lakukan. Ampun. Lepas tu bila dinasihatkan ini, hati-hati sebab musim-musim sekarang ni ramai sangat orang tengah scam. Melah baik-baik ya, melah cakap, itu orang tak sekolah je. Melah ni belajar sampai atap universiti. Tinggi. Bukan luar negara lagi, luar negeri dah. Bukan luar negara tapi luar negeri. Jadi melah kata dia takkan jadi mangsa. Dia keturunan baik-baik. Dia bijak terpelajar. Dia profesional. Dia bukan kerja-kerja di peringkat-peringkat yang kita bagi dalam strata yang di bawah. Tetapi kedudukan di atas, di puncak nun di sana, maka dia takkan jadi mangsa. Ini yang selalu jadi mangsa. Ini yang paling ramai jadi mangsa. Kenapa? Dia takkan jadi mangsa. Attitude itu. Sebenarnya attitude sedemikian akan menyebabkan kita akhirnya menjadi mangsa. Bila orang pesan, contoh-contoh senarionya, ni dah dia jadi mangsa dah ni. Laman cari jodoh, jumpa dah. Laman tu pula memang percaya ada seorang daripada selatan tanah air hantar mesej kat saya. Dia berkenalan dengan seorang lelaki dalam laman Baitul Jannah. Nama laman tu lah maknanya macam Mekah Sejambat lah kalau orang dulu-dulu tu dalam majalah tu ada suruh kenal kawan-kawan apa semua daripada situ berkenal, lepas tu jumpa tengok baik semayang tak tinggal apa semua. Jadi di situ pula asasnya tadi setnya adalah settingnya adalah laman-laman yang dikaitkan dengan kebaikan. Takkan mungkin orang tu tipu tahu-tahu credit card match, buat pinjaman peribadi, kemudian tu beli rumah letak nama orang tu kan. Aduh, kenapa jadi macam itu kadang-kadang orang pelik Mal, macam mana dia boleh jadi macam itu macam mana dia boleh sampai percaya sampai tahap macam itulah Mal. Macam boleh percaya sampai tahap macam itu. Penjenayah dulu kena guna senjata. Ni bawa parang ni nampak. Parang tak ada lah. Props tak bawa. Okay. Mungkin lain kali bawa props. Props tak bawa. Penjenayah sekarang tak payah. Tuan-tuan dan perempuan yang mengikuti My Pesara, termasuk pesara-pesara yang sedang mengikuti ini, mereka yang bakal bersara atau mereka yang sedang bekerja, senjata. Bila kata senjata, jangan bayang benda pelik-pelik. Kadang kita bayangkan parang pisau, pistol, senapang. Senjata yang paling berbahaya ialah ayat, perkataan. Contoh, tak percaya kan? Tak percaya. Baik. Senjata yang paling berbahaya adalah perkataan. Tengok
Kalau kita bawa motor, polis kata berhenti, ada separuh orang dia redah je. Berhenti, jalan je. Dia terus jalan. Tetapi, kalau penjenayah kata, diam, diam, diam. Nescaya diam. Perkataan dia tu, dia kata, kalau lari siap, kalau jerit siap. Macam kita dah kecil-kecil dulu-dulu kan. Jangan keluar rumah maghrib-maghrib. Kalau keluar siap. Cakap je. Ya. Apa dia cakap? Betul lah kalau keluar kena siap. Tapi ini dalam senario yang lain. Bila dia kata, dia pun kata macam itu. Dia kata, baik, perkataan. Apa perkataan yang guna oleh penjenayah? Ramai tadi kita tengok depan, bukan saya cakap statistik yang tadi tunjuk pun ya. Kebanyakan menjadi mangsa adalah wanita. Kenapa? Sebab ini ya. Awak. Oh, perkataan ini. Peluh dia dengar. Kan? Kalau dia jenis yang awak, lain. Itu penjenayah, dia gunakan perkataan dalam tone yang berbeza. Dia akan guna awak, oh la kan, awak, awak sambil lean to the camera kan, awak, alah kan, dalam telefon macam itu. Okay, apalah saya ni kan, dalam telefon pun macam itu kan, awak dah makan, oh no, aduh, kan. Itu perkataan yang digunakan oleh penjenayah. Memang penjenayah guna tu. Penjenayah itu, wah, habis. Sama dalam versi apa pun ya. Kebanyakan mereka yang love scam ni gunakan yang itulah ya. Dia guna apa? Hi, my name is John. I'm an engineer. Letak satu gambar situ. Letak satu gambar, sekeping gambar kat situ. Hi, my name is John. I'm an engineer. Currently, I'm staying in the States. I'll be in Malaysia in the next 2 years. I would like to get to know someone over there. Bila tengok tu, waduh, tak percaya lagi. Lepas tu dia cakap. Seorang lagi pula, nama Ali Jannah misalnya. Kebetulan ini nama generik saja. Ali Jannah. Siapa Ali ni? I was born in Malaysia, but then I was taken away by my parents to live outside the country. I've heard so much about Malaysia. I would like to get to know someone from there in the hope that I can trace back my origin. Dapat kawan ya. Percaya ya, dah lama-lama buat apa? Daripada situ hantar parcel ya, hantar parcel. Kebanyakan yang melakukan ini adalah daripada Afrika Tengah dan daripada kelompok-kelompok daripada sana, dan mereka juga berjaya di Berkas, tetapi yang menjadi masalah ialah apabila ada orang kita bersekongkol meminjamkan akaun. Ini masalah ya. Ingat senjata yang paling ampuh tadi ialah perkataan. Tak percaya kan? Tak percaya, cuba semak balik perbualan-perbualan pesara-pesara ya. Ini khusus untuk pesara yang mengikuti ini. Anda sedang mengikuti ini, dengar ya. Semak balik perbualan-perbualan yang ada ya, dalam sosmed itu ya, media sosial kita tu, secara private tu, semak dulu. Ada tak perkataan-perkataan yang macam-macam, bulan, bintang, matahari akan kujadikan sulaman bagi tempat di hatimu, dan bersemayamlah engkau. Bahasa dia kan. Jadi ini senjata yang paling ampuh. Tak letak pisau pun kat sini, suruh keluarkan duit, tak ada kan. Suruh ni kata duit sangkut pula ya, tolonglah ni saya sangkut dekat KLIA, maka kena bagi saya ni tolong pelepasan ni semua. Ada tak pisau? Tidak. Tapi dari mana datangnya? Kalau tidak kerana puan, tidak saya kelapa Bali. Dia lebih kurang macam itulah. Tapi saya rasa pantun saya tadi macam salah aja kan. Kalau tidak kelapa puan, tidak saya kelapa Bali. Kalau tidak kerana puan, tidak saya datang kemari. Lebih kuranglah macam itu kan. Jadi perkara-perkara ini yang menyebabkan seseorang itu terdorong. Punca dia mudah tadi dengar ya. Bila orang ni berkomunikasi dengan kita, itu yang disebutkannya ya. Dari asas kepercayaan adalah berdasarkan daripada perkataan yang disebutkan sedemikian.
Jadi apa yang kita boleh buat tentang tu? Review, tengok balik. Ramai yang terpesona sebab itu. Bayang kalau tengah penat-penat ya, awak dah bencin aja apa nak buat, dah lipat baju, dah lipat kain, dah lipat dah macam-macam dah. Tiba-tiba alah boring-boring ni lah kan. Boring apa yang I nak buat je lah ya. Pergilah lawat laman sesawang. Bila lawat laman sesawang ni, kita pun pergi tengok satu-satu. Tiba-tiba adalah dalam tu perkara-perkara yang berkenaan. Bila ada perkara berkenaan ni, ya, semak, jaga baik, ya, jaga baik-baik. Kan tak pasal-pasal kena lipat. Jadi Makcik Ramnah, tu nama mak saya, ya. Dia dapat pencen juga, pencen ya. Jadi jaga baik-baik ya. Kalau tengok punya tengok tiba-tiba jadi mangsa ya. Sebab kita didorong ya. Penjenayah sangat kreatif. Jangan menyangka bahawa penjenayah itu seperti yang kita gambarkan. Penjenayah adalah seorang yang langsung tidak bersekolah, penjenayah tidak kreatif, penjenayah tidak tahu apa yang mereka lakukan. Ini tidak benar. Penjenayah adalah seperti kita juga, ada yang terpelajar tetapi salah menggunakan bakat yang ada pada mereka ya, adalah mencuri kod kemudian mendapatkan TAC macam yang latest ni lah kan. Yang latest ni dia minta kita punya TAC ya, menyamar melalui telefon apa semua. Saya rasa saya ada dia punya tu, tapi biar saya lengkapkan dulu bab ini. Jadi siapakah kita? Untuk menjadi mangsa, potensi untuk menjadi mangsa, kita perlu memilih salah satu daripada 3 cabangnya. Apa cabangnya? Mangsa keadaan. 2, mangsa yang disasarkan oleh penjenayah. Yang ketiga, mangsa yang rela. Kan? Elakkanlah ni. Kalau memang kita sedang terpedaya orang dan nasihat tak mau dengar, bermakna kita merelakan ia berlaku pada kita, dan inilah tahap bahaya yang nyata ya. Baik. Daripada situ kita pergi pula ya kepada jenis mangsa. Kita dah tahu jenis pemangsaan tadi, kita dah tahu secara ringkas yang paling mudahnya. Sekarang kita nak tahu dekat macam mana jenayah ni boleh berlaku. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati ya, mereka para penonton ya, begini. Untuk jadi satu kes jenayah, ya, tertanggal pula yang ni kan tak dengar pula ya. Bila tak dengar suara sendiri kan dia lagi pelik. Sangkut kat butang baju. Butang baju saya mana dah ya. Itu dia. Baik. Tuan-tuan, puan-puan, para penonton My Pesara yang dibawakan melalui aplikasi My Pesara ni oleh KWP, begini. Mesti ada penjenayah. Satu, penjenayah. Ini perlu sangat-sangat. Kita perlu ada penjenayah. Yang kedua, perlu ada sasaran. Ya? Penjenayah dah ada, sasaran pula. Ya? Penjenayah dah ada tadi, sasaran pula. Sasaran. Target. Tadi 3 jenis mangsa kan. Itu sasarannya. Dan yang ketiga, ya, apa dia? Mesti ada peluang untuk jenayah itu berlaku. Peluang untuk jenayah berlaku. So, kalau kita tengok, dia membuat 3 segi seperti ini ya. Dia ada 3 segi seperti ini, maka segi tiga ya. Segi 3 macam itu dia buat. Atas ni mesti ada penjenayah. Dah ada penjenayah, mesti ada sasaran, tak kira orang ke harta benda ke ya. Kemudian dia mesti ada peluang. 3 ni adalah struktur segitiga untuk jenayah terbentuk. Kalau ada penjenayah, tak ada peluang, ada sasaran, tak jadi. Kalau ada penjenayah, ada sasaran, tadi peluang tak ada, pun tak jadi. Kalau ada peluang, ada sasaran, penjenayah pula cuti, tak jadi juga. Ya? Kalau misalnya ada peluang, ada sasaran, ada penjenayah, tapi negeri tempat yang lain pula memang tak jadilah. So, ketiga-tiga elemen tadi, apa dia elemen tadi? Baik semula, kita ulang sama-sama. Elemen yang pertama, dia memerlukan penjenayah. Apa dia? Penjenayah. Elemen kedua, dia memerlukan sasaran. Elemen ketiga, dia memerlukan peluang. Ketiga-tiga segitiga ni tadi perlu jadi satu. Berada dalam satu tempat, satu koordinat yang tetap. Berada dalam sini. Ya, dia mesti berada dalam satu titik pertemuan. Ketiga-tiganya perlu berada dalam satu titik pertemuan.
Makna adalah pada masa itu hadir penjenayahnya. Sasarannya pun available, ada. Dan kemudian peluangnya ada. Maka barulah jadi satu episod atau kes jenayah. Lengkaplah sudah. Tiga-tiga berada satu tempat, melengkapkan pertemuan itu, maka jadilah satu kes jenayah. Untuk bentuk, tiga. Tapi untuk jadi, dia mesti bertemu, ketiga-tiga ini bertemu di satu lokasi, satu tempat, satu titik dalam masa, kan? Dalam garis masa itu. Maka disitulah terbentuk berlakunya kes-kes jenayah. Ya? Jadi itu yang kita tahu apa yang berlaku di luar sana lah ya. Kalau boleh nanti saya akan cuba tunjuk apa lagi yang yang ada di luar sana lah. Tapi kenapa kita menyentuh tentang penipuan dalam talian ini? Sebab penipuan dalam talian ni banyak berlaku dan menyakitkan lah. Senang ceritanya menyakitkan. Tengok yang ni. Nampak? So, kita nampak. Apa? Sebab, nombor satu, menyakitkan hati. It deceitful. Menipu. Kan? Yang kedua, kita tengok, secara sengaja, intentional dilakukan. Intentional. Yang ketiga, dia menyebabkan kepercayaan tadi hilang. Ya? Breaches, memecah kepercayaan tadi. Yang keempat, dia menyebabkan juga mendatangkan kerugian. Yang ketiga, yang kelima, minta maaf, ya, ia boleh disembunyikan, ya, dengan jalan berdaya tadi ataupun kawan-kawan kita tak cerita kat kita, ya, maka itulah yang dimaksudkan dengan berdaya. Ya. Ini kita tengok tadi, ya. Jadi nampak ya. Ini sebab kita bercakap, ya, bukan kerana ianya satu trend jenayah, tetapi KWAP merasakan, ya, ia sangat penting untuk kita pelajari. Ia melibatkan kerugian, ia boleh menyebabkan kacau ganggu pada fikiran seseorang dan ia juga boleh menyebabkan kebolehpercayaan kepada sistem tergendala sebentar. Ya. Itu dia kalau anda dapat tengok tadi kan. Baiklah. Itu di peringkat awal tadi, ya. Baik. Saya tak pasti sama ada Alif boleh dengar saya ke tidak pada saat ini. Alif? Ya, saya nak tengok rasanya boleh dengar. Boleh dengar. Boleh Alif, Boleh. Boleh Ya. Boleh. Saya takut ni tiba-tiba tadi dah hilang pula saya punya ni kan. Alright, baiklah. Satu hal yang pasti tadi, kita dah cakap tentang ABC, ya. Kita dah cakap tentang apa jenayahnya, kita dah cakap tentang siapakah sasarannya. Kita juga dah sentuh kenapa kita bawa ini. Kerana kebanyakan menjadi mangsa di atas umur 51. Ini bermakna, kalau kita baca surat khabar juga, kita akan dapati ada pesara-pesara, ya, yang ditipu. Yang paling tinggi saya baca 1.5 juta. 1.5 juta wang persaraan, ya, miliknya ditipu. Yang ini kebanyakannya melibatkan mereka ni akan beritahulah, ya. Dia cakap dia ini sebentar, ya. Saya buat pelarasan, ya. Baik. Mereka akan beritahu dia ni ada waran tangkap, ya, duit ini dikendaki dipindahkan, ya. Dan ini kebanyakan adalah menipu dengan jalan samaran. Teknik yang digunakan adalah menipu dengan jalan samaran, ya. Yang pertama tadi kita cakap ialah penggunaan sosial media untuk perkenalan laman-laman tertentu sebagai set, ya, dan menggunakan prop-prop tertentu. Yang kemudian ini, yang kedua ini kita cakap tentang samaran, menipu dengan jalan samaran. So apa dia buat? Menipu dengan jalan samaran, maka dia kata dia daripada pihak berkuasa, dia daripada LHDN, ya, dia daripada badan-badan yang diberikan kuasa menyiasat dan kuasa untuk mendakwa. Maka pada masa ini, inilah yang dia katakan
ada satu warrant dikeluarkan, wang hendaklah dipindahkan ke akaun yang berkecuali, tak boleh saudara mara, tak boleh akaun sendiri, tak boleh akaun perniagaan, tapi kena bagi dekat akaun yang lain berkecuali. Dan ini saya nak tolong je ni. Ini saya tolong je, masukkan dalam akaun saya lah. Ha. Dia tak bagi orang tu untuk telefon siapa-siapa, kena layan dia 45 minit lah. Cerita dia yang mudah sekali. 45 minit kena layan dia. Jadi akhirnya tertipu, duit ini telah dipindahkan. Lebih malang lagi, kebanyakan daripada kita kat luar ni meminjamkan akaun. Jadi keldai akaun. Saya nak ingatkan kepada keldai akaun. Ya. Saya nak ingatkan kepada anda, penjenayah sebenar terlepas, keldai akaun yang kena dakwa. Ini yang selalu berlaku. Jadi hati-hati tentang itu, ya. Nah, kepada pesara-pesara, ya, jaga baik-baik. TAC itu nombor PIN ke jangan bagi siapa-siapa, kad pun jangan dia bagi pinjam. Ada orang kata lah, yelah dia bagi pinjam akaun, dia dapat RM500 ke RM2,000 ke persen ke, dapat kamsen, commission, ya. Jadi yang dia tidak sedaya risiko kerana anda boleh diseksa dengan penjara, kan? Bagi kes-kes kesalahan tipu ataupun sebagai bersubahat bagi kes itu. Baiklah, itu kita dah tahu tadi. Juga untuk makluman mereka-mereka ya mereka pula, ya, tata bahasa salah, kan? Untuk makluman anda sidang penonton yang saya hormati sekalian, ada juga teknik di mana kononnya rakan kenalan tadi, ya, ditahan oleh pihak berkuasa immigration di pintu masuk. Jadi dia mintalah tolong seorang jamin. Selalunya ada seorang wanita akan telefon. Ya, dia kata, oh ini kawan awak, kenalan awak, dia nak masuk tapi dia sangkut sebab dia bawa hadiah berlebih-lebih, dia bawa duit berlebih-lebih. Jadi ini untuk awak, maka kena bayar cukai atau bayar jaminan untuk dia keluar. Yang ini sahabat saya seorang bertugas di KLIA. Dia boleh kata dengan saya lah pada masa itu lah, bukan masa zaman COVID kita, ya. Tapi dia beritahu, satu hari 4-5 orang ada. Dekat balai ketibaan tu, 4-5 orang ada perempuan, menunggu kawan daripada luar negara yang telah ditahan. Jadi apa dia perlu? Dia kena jamin, dia dah bayar jamin tapi tunggu kawan dia. Memang takkan berlaku lah. Takkan berlaku. Begitu juga pasal-pasal yang dihantar oleh custom ke, ini tak ada, ya. Juga ada juga dalam bentuk penipuan. Tuan-tuan pesara yang saya hormati, ya, Datuk Seri, ya, yang mengikuti siaran ini, jaga baik-baik. Di hujung-hujung kita punya perjalanan kehidupan, ya, atau di tengah atau di awal, kita sentiasa mempunyai kebolehan tertentu. Salah satu kebolehannya ialah membantu orang yang dalam bencana atau dalam kecemasan. Dan kerana nature itu begitu, maka ramai yang akan mengambil kesempatan. Ada yang ambil gambar orang susah, kemudian dia kata ni anak dia lah, dia saudara dia lah, jiran dia, tolong masuk dalam akaun. Dah masuk dalam akaun, tolong, kan. Tapi bila kita tolong, rupanya dia tipu. Maka pada ketika itu, apa yang berlaku sebenarnya? Kita meyakinkan penjenayah untuk terus melakukan apa yang mereka lakukan. Ini yang kita cuba nak elak sama-sama, ya. Jadi berhati-hati. Saya pun heran juga, kadang-kadang saya buat bakul bantuan juga, tapi tak ada orang bantu. Tapi orang yang tak dikenali buat, kan, semua orang bantu. Pasal dia letak gambar kot. Dia guna gambar-gambar ni sebagai props, ya. Itu untuk makluman kita semualah, ya. Jadi apa lagi yang boleh kita belajar? Kita belajar tentang, tadi saya recap balik, peluang yang berlaku dalam satu-satu kes jenayah. Dia melibatkan peluang. Kita hendaklah menutup ruang dan peluang itu. Bagaimana nak tutupnya? Sentiasa berhati-hati, ya. Bagaimana nak tutupnya? Switch off je lah. Mana-mana yang tak pakai itu, kan, kamera ke ataupun lock off ke, ya. Itu sekarang lah. Kemudian hati-hati dengan data kita. Kebanyakan data kita bersepah, ya. Kadang-kadang tunjuk nombor rumah, nombor kereta, ya. Kalau dah pindah tak apa. Kalau dah pindah, dulu pernah tinggal sini, bolehlah. Walaupun kalau penjenayah tu betul-betul ada desire, dia boleh tahu kat mana semua. Begitu juga, ya,
bila orang bertanya kadang-kadang soalan-soalan yang remeh, kerja mana ya? Sebenarnya mereka sedang mencari sesuatu di situ ya. Jadi hati-hati tentang data. Juga dalam keadaan-keadaan tertentu, apabila kita diberi pendapat oleh kawan, kawan kata kau ni kena scam ni. Jah, kau ni kena scam. Scam ya. Contohlah ya. Mana ada tu, tak ada tu, village people tak ada tu dulu-dulu ya. Sekarang semua steady. Makcik jual nasi lemak tu cakap English sap ya. Jadi dia kata kau kena hati-hati ni, rasa kena tipu ni. Kita perlu menerima dengan hati yang terbuka. Kita perlu menerimanya dengan beranggapan bahawa ia mungkin berlaku. Jangan dimarahkan orang yang tegur pula tu. Bila orang dah tegur, marah pula. Ni memang ada jenis macam ni. Tak boleh terima nasihat. Jadi pesara-pesara ni umur duit pun dah ada, jaga baik-baik. Saya jumpa dah ya, umur 68, adalah duit ya. Kalau berduit ni beruang, wang banyak ya. Tapi tadi kena awak habis. Kalau lelaki umurnya 65 ke atas yang selalu jadi mangsa. Masa-masa PKP misalnya, duduk dalam rumah ya, rajin scroll. Kalau kita keep up with teknologi, tetapi berkebolehan menjadi mangsa, jaga baik-baik. Especially terutama yang kadang-kadang suka pergi laman-laman berkenalan apa semua. Ramai yang kena scam macam itu. Dalam bidang saya ini dipanggil sextortion. Dia kata dia daripada penyiasat laman-laman yang berkenaan. Jadi dia akan maklumkan kepada kaum keluarga kita bahawa kita telah melawat laman-laman sesawang yang ada lucah atau erotik. Maka untuk melindungi nama mungkin, untuk melindungi kepentingan diri kita, maka kita sanggup membayar. Ramai orang tak buat report. Jadi dia diamkan, malu apa semua. Selalu dia nak minta bayaran tu yang 3,000. Saya nak pesan gini. Bila kita dah bayar 3,000 tadi, masalah tak selesai. Sebab dia tahu anda sanggup membayar. Ya. Cakap dengan dia, terima kasih atas teguran ini. Sekarang ni saya di balai polis dan mereka juga sedang cuba mengesan anda ya, berdasarkan IP address yang anda gunakan. Jangan putuskan talian atau hubungan ataupun email ini ya. Jadi bagi memudahkan pihak berkuasa. InsyaAllah lah ampuh, memang hilang ya. Dia pun ibarat penjenayah, tapi ibarat kita ni kalau penjenayah kata diam, kita diam kan. Jadi terbalik, dia pun kalau kita kata jangan larilah, jangan lari, dia lari kan. Itu antara apa yang boleh berlaku lah kan. Baik, ini dah jauh kita ni report tadi. Kemudian yang paling mustahak, terima hakikat. Ramai orang yang menjadi mangsa, kemudian dia kata tak boleh ni, dia salah ni. Yang kerani ni pun Haji Leman nak keluarkan duit, dia pergi luluskan. Kenapa? Tanyalah Haji Leman ni dulu. Dan siapa dia nak bagi ni, kenapa pindahkan duit hari-hari? Ya. Jangan. Ya. Ramai orang yang kerja mengikut SOP ya, sistem penyeliaan apa semua. Tetapi yang penting ialah kita perlu menerima hakikat bahawa kita telah menjadi mangsa. Di sinilah kebolehan kita yang sebenarnya. Kalau kita perlukan kaunselor, cari kaunselor. Kalau kita perlukan misalnya ya psikologis, berjumpa dengan psikologis untuk menghilangkan. Kerana ramai menjadi mangsa PTSD ni, post traumatic stress disorder. Akhirnya hidupnya ya, mandem orang kata, ataupun hidupnya terus turun ya. Begini, perkara-perkara bencana ini akan menyebabkan kualiti kehidupan kita terjejas. Ya, betul. Kualiti kehidupan kita terjejas. Tetapi itu bukan bermakna bahawa kita tidak perlu lagi hidup. Faham ya?
Jadi periksalah apa-apa hubungan yang kita buat sekarang ni, pembelian ke, kadang-kadang bayar deposit barang tak sampai pun ada. Kemudian kalau ada yang kita ragu-ragu tu, tanya kawan, disclose. Tanya kawan, tanya dengan kawan kita, boleh tak benda ni? Betul tak benda ni? Agak-agak kau macam mana? Tanyalah si Kamal. Kamal juga yang kena, alhamdulillah, ya. Kemudian dah sudah tu rujuk kepada pihak yang mahir atau pakar, ya. Jadi kalau misalnya dia dapat alamat email kita, dia dapat semua sekali kat mana tempat kerja kita, maka kalau dia nak sebarkan ni, adakah ini berkemungkinan? Selalunya mereka menggunakan link palsu, ya. Ni macam hantar bank minta update, ya. Padahal link tu tengok betul-betul. Kadang-kadang dia guna tu ejaan dia salah. Persis sama tapi hujung tak ada. Perkhidmatan perbankan misalnya, ini sangat penting. Tiba ada .mycc, apa semua, selalu dia guna link lah, bit, menggunakan bit. Okay? Tetapi ada kalanya dia gunakan spoof website. Jadi kepada anda semua, sama ada pesara ataupun tidak, pada sembang My Pesara ini saya nak ingatkan, hati-hati dengan laman perbankan palsu. Macam mana nak tahu palsu? Tengok dia punya ejaan. Perhatikan dulu ejaan tu, ya. Perhatikan grammarnya, nahunya. Mungkin daripada situ kita dapat belajar sesuatu, ya. Jadi yang punya risiko lebih ramai adalah wanita, tapi tidak bermakna lelaki tidak boleh jadi mangsa. Mereka yang kebanyakan menjadi mangsa ialah mereka yang berusia di atas 51 tahun. Tidak bermakna yang di bawah umur 51 tidak boleh menjadi mangsa. Tapi ketahuilah, apa pun, 3 perkara yang kita belajar tadi mesti ada. Mesti ada penjenayah, mesti ada sasaran, mesti ada peluang pada satu tempat, satu ketika, satu titik yang sempurna supaya menjadi, barulah boleh menjadi satu kes jenayah. Ya. Jadi saya nak tengok kejap ni, kalau ada soalan, ya. Silakan ni, ini kita pun tak tahu juga, ya. Alif, mungkin ada Alif, ya. Okey, terima kasih Tuan Kamal Hashim sebentar tadi. Saya rasa penting untuk kita sentiasa berhati-hati agar tidak menjadi mangsa. Jadi ada beberapa soalan yang kita terima, Tuan. Jadi Ya, silakan. soalan yang pertama, soalan ini berkait rapat dengan perkara yang tular di sosial media beberapa hari yang lalu. Ini mengenai jenayah cyber. Jadi soalannya ialah, sejauh mana benarnya amaran Anonymous Malaysia pada awal minggu ini berkaitan situasi keselamatan data di Malaysia? Mungkin Tuan boleh kongsikan pendapat atau komen berdasarkan soalan ini. Saya kira di hujung tahun lepas, satu komitmen telah dibuat oleh kerajaan Malaysia, di mana kerajaan memberitahu bahawa dasar cyber ni diperketatkan. Jadi kita juga ada Naksal, kita ada juga pihak seperti yang anda tahu, kan? Kita juga adalah pihak berkuasa yang berdepan dengan krisis ini untuk mereka, ya. Jadi saya boleh cakap dia, tapi ada beberapa perkara yang menghalang saya daripada mengatakan, ya. I'm not at liberty untuk cakap satu benda. Tapi perkara yang diketahui oleh ramai orang ialah pihak tentera pun terlibat, pihak polis pun terlibat, pihak-pihak tertentu terlibat, dan ia sedang ditangani. Maka adakah ia berlaku? Kalau nak tahu ada threat atau tidak, maka anda boleh pergi kepada Cyber Security. Cyber Security Malaysia adalah pihak yang menyediakan, ya, data-data berkenaan dengan cubaan, serangan, malware, ya, usaha-usaha yang dibuat oleh berbagai pihak untuk cuba menggodam sistem, ya. Mereka memiliki data tersebut. Tapi secara sekali langsung saya boleh katakan bahawa ia dalam keadaan yang sedang ditangani dan kerajaan mempunyai kemampuan untuk melakukannya. Barangkali dia akan cuba serangan-serangan yang bagi website, ya, laman sesawang ataupun perkhidmatan tertentu yang tidak dikawal dengan baik, firewallnya tidak ditambah baik, ya. Ada kawan saya, dia beritahu analogi yang paling mudah sekali lah.
Dia cakap dengan saya, jap ya, dia cakap dengan saya gini, Mal, di barat kita ada rumah, dia kata kan, ada rumah, tapi yang ditukar tu langsir, ya. Kita tukar langsir, kita tukar itu, tukar ini, ya, cat rumah, tapi rumah strukturnya masih lama, itu yang paling senang sekali untuk dia ceroboh, ya. Itu kawan saya katalah. Kalau tipu dia, makna dia tipulah, saya tak tipu, kan? Adakah boleh dilakukan? Macam kita lah, kalau pin number tu letak merata, memang senang lah ni. Jadi dalam skala yang besar, maka penjenayah juga boleh mengambil kesempatan dalam keadaan yang sempurna. Ya, Alif? Ya, betul. Terima kasih ya Tuan. Soalan seterusnya, sebagai pengguna kita akan selalu melihat pada rujukan untuk kita sentiasa berhati-hati. Jadi lain daripada BNM Link yang dikeluarkan oleh Bank Negara Malaysia, apakah platform lain yang kita boleh dapatkan berkenaan rujukan penipuan dalam talian ini? Ini sebenarnya kat closing kan ada, tapi tak apa, kita baca. Anda boleh lihat ya, atau type CCID. CCID. CCID ini di perkhidmatan yang disediakan oleh Polis Daerah Malaysia, Commercial Crime Investigation Department. Ada dua perkhidmatan disediakan situ. Satu untuk anda menyemak akaun, semak mule, akaun yang digunakan oleh orang yang dia suruh pindahkan duit. Jadi akaun ni mungkin pernah digunakan sebelum ni. Ada kes di mana satu akaun digunakan sebanyak berbelas kali. Kan? Jadi malangnya penipuan telah berlaku, kerugian telah berlaku dan barulah semakan itu dibuat. Juga data-data yang berkaitan pesanan-pesanan yang disediakan di dalam sana itu ada di sana. Anda boleh melihatnya sendiri. Layarilah laman sesama mereka, CCID ya, akan lihat kat sana. Itu antara yang boleh buat. Sebab kebanyakannya kita bercakap pasal dua lah, bank negara, pasal pelaburan-pelaburan haram. Ya. Kemudian kita cakap pasal polis yang melibatkan sama ada kes tipu ataupun amla. Ya. Di sini kita boleh dapatkan data yang berkenaan. Alif. Okey, terima kasih. Jadi soalan seterusnya, adakah kemungkinan untuk mangsa mendapat semula wang kerugian sekiranya skamer tersebut telah ditangkap? Ini soalan famous juga saya rasa. Wow, ini soalan ni. Minta maaf cakap dia begini tau Alif. Ramai orang buat laporan bukan untuk melihat penjenayah ditangkap, tetapi untuk mendapatkan wang semula. Ada dua remedy di sini. Satu, gunakanlah ya, cara guaman. Maknanya kita kena buat civil case, ya, civil. Anda kena dapatkan ya, daripada situlah yang baru kita dapat gunakan peguam untuk dapatkan duit semua sekali. Ini betul. Tapi kalau kita cakap tentang boleh tak lepas habis kes tu terus dapat duit, ya, boleh ke habis kes dapat duit? Tak, ya. Jadi apa yang berlaku? Ada satu ketika saya berjumpa dengan seorang ahli parlimen pada hari Ahad. Saya beritahu masalah ramai orang ialah mekanisme untuk mendapatkan wang tu tak ada. Jadi sebaik mereka ditipu, misalnya kalau lah kena tipu RM25,000, RM50,000, buat tak kisahlah, RM100 sekalipun atau RM100,000 juta. Platform untuk mendapatkan adalah secara civil. Maka satu mekanisme perlu ada. Kalau keledai dadah tadi dah dapat diberkas dan didakwa di mahkamah dan dia berarti bersalah, wang tersebut hendaklah dipermudahkan, ada salurnya supaya mangsa boleh mendapatkan balik. By judgment, in default tu judgment je dapat duit tu, dipulangkan balik. Itu yang bila saya cakap pada hari Ahad dengan beliau, saya berbual. Pada hari Isnin, dibawa perkara itu di dalam Parlimen untuk mendapatkan respon. Ya. Dan alhamdulillah respon yang parti itu mengatakan kerajaan sedang meneliti akta jenayah komputer, kemudian itu kaedah-kaedah supaya mangsa dapatkan duit. Saya juga mempunyai empati kepada mereka menjadi mangsa. Sebab saya kira ramai yang jadi mangsa tu cuma mahu mendapatkan wang mereka balik.
Kan? Tapi mekanisme itu hanyalah sekarang ini menggunakan secara guaman private SIM. Ya. Kalau untuk mendapatkan dengan itu apa mekanisme yang lain ini masih belum ada, Alif. Tapi Alif kalau banyak duit pindah ke akaun saya pun boleh. Tak ada Boleh. masalah. Nah, Okey, terima kasih. Terusnya, okey, saya rasa banyak antara kita terima call daripada bank, daripada anonymous lah mengenai macam-macam. Jadi soalan dia ialah bagaimanakah cara untuk kita membezakan panggilan yang betul atau tidak, terutamanya daripada pihak bank dan sebagainya. kalau bank telefon jangan angkat. Tak, saya bercanda saja di petang ni ya. Gini. Ya. Sekarang ni ada perkhidmatan VoIP, Voice over Internet Protocol, di mana nombor-nombor boleh di-spoof, boleh ditiru. Tapi kebanyakannya tidak tepat lah. Kalau tengok 03 atau +603, boleh percayalah Malaysia. Tapi kebanyakannya depan tu ada nombor lagi, 801 lah apa semua ni. Lepas tu baru 603. Ini menggunakan Voice over Internet Protocol. Jadi bila dia register kad tu di luar negara, dia dapatkan nombor yang akan sama ya. Ataupun kadang-kadang tanpa kita sedari, katalah nombor balai itu 8032-2222 kan? Atau banknya, tetapi dia gunakan 8031-2222 sebab anggapan ramai ialah kalau belakang nombor ini mesti bank center ke ataupun balai polis ke, nombor-nombor yang kita dah familiar. Jadi ini yang menyebabkan ramai menganggap ia daripada bank. Bank memang akan telefon. Halo Encik, kereta sudah 3 bulan tak bayar. Ya, ya betul, dia mengingatkan. This is Mr. Kamal Effendi. Yes, I want to remind you credit card payment is due. Ya betul. Ya, dia akan call. Tapi kalau saya lah, kalau dia tanya, adakah are you Kamal Effendi? Yes. Okay, this call is about adalah berkenaan dengan credit card apa semua. Kemudian dia akan minta, okay, bacakan you punya nombor credit card, nombor IC you. Saya akan berhenti di situ. Saya akan kata, you yang call saya, bermakna you dah verify saya. Kenapa saya dah bagi nombor IC saya? Saya takkan bagi nombor IC saya. You yang call mengatakan tadi daripada bank. Bila you ada nombor saya, bermakna you ada detail saya, butir saya. Kalau you ada butir saya, kenapa saya nak mengesahkan? Itu bagi saya. Tapi dalam banyak hal ya, kesianlah kawan-kawan kita kerja bank pun kadang-kadang betul nak telefon ya. Tapi kalau anda dapat satu panggilan daripada pihak bank ya, kita juga boleh rujuk who is. Di laman sesawang tu kita boleh letakkan nombor telefon untuk mengesan adakah ini panggilan scammer, adakah ini panggilan-panggilan yang legit ya, yang sahih ke. Kita boleh cek juga dengan nombor telefon sebenar ya. Sebab kebanyakan dari kita dah mahir dah, sebelah tangan je boleh guna telefon kan sambil cek apa semua. Jadi periksa dulu nombor telefon tu atau minta mereka hubungi semula ya. Atau dengan dia, saya buat masa ni saya belum ada masa, sila hubungi saya semula. Kan? Sehingga anda dah tenang, cek balik nombor tadi, periksa baik semula 2-3 kali, sahihkan atau hubungi bank sendiri untuk bercakap dengan pegawai berkenaan. Kan? Kalau terima panggilan ni, kalau dia minta nombor TAC, di belakang kad kita ni ada berapa nombor ya, angka, ada 3 angka di situ. Jangan dedahkan kepada sesiapa. Waimah dia kata dia daripada pegawai bank sekalipun. Nah, kalau dia kata apa sekalipun, pegawai polis sekalipun, kalau dia katakan dia daripada siasatan SPRM atau bank negara sekalipun, yang belakang 3 angka tu, tolong jangan reveal. Seperti mana anda melindungi PIN anda, TAC anda, 3 angka keselamatan di belakang kad perbankan kita, atau kad kredit kita, kad debit kita, tolong simpan baik-baik, dirahsiakan sepanjang masa. Ya. Ada lagi Alif? Saya nak tanya Alif soalan pula. Okey, terima kasih. Kita ke soalan yang seterusnya. Ya? Ya, silakan. Okey, kita soalan seterusnya. Okey, soalan ini mengenai pesara ya. Pada pendapat Tuan, mencukupikah kesedaran dibuat pihak berkuasa berkenaan penipuan atas talian ini khususnya kepada pesara, dan
Apa mungkin nasihat Tuan kepada rakan-rakan kita yang lain? Mungkin dia ada nasihat yang kita boleh bagi kepada pesara atau kepada ibu bapa. Okey. Um, ni soalan ni penuh penuh dengan penuh. Baik. Memadai ke? Ini saya nak beritahu. Saya sangat teruja bila KWAP Kuap memikirkan sesuatu kepada pesara. Sebab kebanyakan program dibuat secara broadcast, lebar, secara capaiannya adalah untuk profile am. Sesiapa sahaja boleh dengar, ya. Maka bila daripada Kuap, especially melalui My Pesara ni memikirkan, jawatankuasa memikirkan kumpulan sasaran, iaitu mereka yang bakal bersara, ya, khususnya ataupun yang sedang bersara, maka ini adalah sebaik-baik perkara yang kita buat. Kita kena buat secara spesifik, ya. Dia tak boleh paracetamol untuk patah tangan, ya. Paracetamol, ya, untuk misalnya luka kat kaki, ini tak boleh, ya, untuk demam, itu betul. Jadi apabila kita melakukan satu program, ia hendaklah spesifik kepada kumpulan tertentu, dan anda telah melakukannya, ya. Penipuan dalam talian hari ini yang hari ini kita bincangkan ini telah dilakukan oleh pihak KWAP, dan saya rasa bangga menjadi sebahagian daripada produksi pada hari ini bercakap tentang penipuan dalam talian bagi kumpulan sasaran. Itu dia. Okay. Alif? Ya, okey. Terima kasih. Okey, soalan seterusnya ni berkenaan golongan profesional. Soalannya ialah melalui laporan akhbar kita lihat banyak juga golongan profesional yang menjadi bangsa scam. Sukar untuk dipercayai, tapi mengapa perkara seperti ini terjadi? Sukar untuk dipercayai, tapi kenapa perkara ini berlaku, ya? Ya. Macam tadi lah, tiba-tiba background hijau kan. Baik. Macam mana boleh jadi, Macam mana boleh jadi macam itu? Baik, kita tengok macam ni. Dia jatuh kepada pihak yang ketiga. Yang ketiga tadi, bangsa yang compliant and willing victim. Kenapa jadi macam itu? Sebab tidak percaya dia boleh jadi mangsa. Golongan profesional ni selalunya mempunyai taraf pendidikan dan tahap sosial, ya, kelas sosial yang tersendiri. Maka adalah tidak mudah untuk mereka yang tadi saya cakap tu menerima hakikat mereka boleh ditipu. Itu part tadi saya cakap tadi, ya. Kita kena menerima hakikat. Jadi dia kata dia terlampau cerdik, takkan boleh kena tipu. Dan tidak seperti Marhain macam saya. Alif pun tengok muka pun ni golongan atas juga ni, ya. Atas tanah ni, ya. Jadi kita selalu berinteraksi dengan pihak berkuasa. Kita tengok muka dia orang senyum, ya, sambil jaga sekatan jalan raya. Jadi kita tidak gusar, kita tidak bimbang tentang interaksi kita dengan pihak berkuasa. Kerana kita tidak ada apa yang hendak disorokkan. Tetapi setengah orang, kerana mereka tidak biasa berhubung terus dengan pihak berkuasa, suai kenal tak ada, mesra-mesra pun tak ada. Jadi kejanggalan itu yang menyebabkan ketakutan. Jadi kalau dia hubung, saya daripada pihak Bank Negara, kita dapati bahawa akaun cik ni telah digunakan bagi penipuan atas talian. Jadi cik dia kena datang ke, bila dengar tu, kalau Alif yang dengar, Alif punya respon apa, Alif? Kalau Alif macam mana respon Alif? Saya terkejut lah kot. Terkejut. Tapi terkejut bukan sebab panggilan pihak berkuasa. Alif terkejut sebab mana ada duit. Macam itu kan contoh-contoh. Ramai kat luar sana pun terkena, tak ada duit. Itu yang, macam mana dia kata ada duit ni? Padahal tak ada duit. Terkejut juga. Mana tahu duit terselit, kan? Tapi sebenarnya keadaan dia macam itulah. Bila interaksi kita kurang mengenali, maka kita mempunyai rasa takut yang tinggi disebabkan kejanggalan dalam hubungan itu. Jadi itu sebab ramai yang tertipu. Ada professional accountant, ada seorang 6 juta. Ada seorang accountant wanita, 6 juta. Dia kena scam.
Ini kes-kes lama lah, yang terbaru yang itulah kan, yang baru ni 1 juta lebih tu. Ada pesara cikgu mau kena, ada yang 500,000 ya. Pesara-pesara ni ya, duit jaga baik-baik. Saya mengucapkan terima kasih atas perkhidmatan anda, dan wang gratuiti ke yang dapat itu daripada hasil kerja itu adalah hasil keringat darah dan air mata anda. Jaga baik-baik. Ya. Kalau tak tahu apa nak buat, tak apa. Hubungilah pihak-pihak yang berkelayakan, ya. Sama-sama ambil bahagian dalam memberi bantuan, ya. Ini kita boleh buat sama-sama. Tapi yang mustahaknya tu ialah kita juga kena tahu, ya. Ini adalah usaha bersama kita kepada pihak yang sedang mengalami musibah banjir. Cari NGO-NGO yang berdaftar, ya. Kalau tidak, masukkan sumbangan kepada tabung-tabung yang dibuat oleh pihak-pihak yang ada credibility, ya. Jangan suka-suka masuk sana, masuk sini, masuk sana, masuk sini, ya. Musim panas belikan selimut, musim sejuk belikan kelambu, dia jadi terbalik, ya. Jaga baik-baiklah benda tu, ya. Ada lagi Alif? Alif, saya nak tanya Alif lah. Ada lagi soalan tapi mungkin Tuan ada nak tanya saya pula. Saya nak tanya. Alif dah dengar apa saya cakap ni daripada awal. Alif dalam Okey. kelompok mangsa yang mana? Ah, Dia ada jawapan yang selain daripada mangsa. Tak, kena pilih, kena pilih. Nak jadi mangsa keadaan ke? Nak jadi mangsa yang disasarkan oleh penjenayah? Atau nak jadi mangsa yang rela? Okey, saya pilih mangsa keadaan lah kot. Bagus. Sekurang-kurangnya Alif tahu di mana Alif akan bermula, iaitu sebagai mangsa keadaan, dan kemudian akan mengurus risiko tersebut. Ya, ini perlu tahu. Ini perlu tahu. Okey. Kalau pilih saya takkan jadi mangsa, tu pergi masuk yang nombor 3 tadi. Apa dia nombor 3? Mangsa yang rela. Itu insya-Allah terjerumus ke sana. Jadi kita kena tahu, saya adalah mangsa yang boleh disasarkan. Kita kena tahu di mana kita nak punca kuasa kita tadi, supaya kita kemudian dapat bergerak untuk mengatasi, memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada, yang telah kita lakukan. Ini penting. Okey, apa lagi soalan Alif? Soalan lagi. Mungkin kita boleh ambil soalan yang terakhir, Tuan? Ya, silakan. Saya okey je ni. Okey, ada satu soalan ni saya rasa soalan yang penting juga. Dia bertanya mengenai hukuman. Sama dengan soalan ni, mungkin Tuan boleh kongsikan mengenai hukuman ataupun akta di Malaysia ni, adakah ia mencukupi untuk melindungi pengguna serta untuk penjenayah cyber ini? Okey, dua bahagian di sini. Dari segi hukuman, perketatkan kawalan, tetapi ia masih tidak menjawab sama ada kita boleh mengurus dalam mengurangkan jumlah mangsa. Okay? Ramai orang memikirkan kita kena ada hukuman yang lebih berat dikenakan kepada penipu-penipu, e-dagang dalam talian, scammer-scammer, keldai dadah. Ya, betul. Tetapi kita sebenarnya harus menumpukan fokus tenaga kita kepada aktiviti mengurangkan jumlah mangsa. Undang-undang bertindak begitu pasif, ya. Misalnya dalam kesalahan dadah, ini warta sebagai satu yang paling besar di Malaysia, boleh melibatkan hubungan gantung, masih ada yang melakukannya. Itu dia, ya. Tetapi kita harus melihat, berpindah kepada siapakah mangsa-mangsanya. Bagaimana untuk mengurangkan, itu pendapat saya. Tapi kalau ditanya tadi cukup tak hukuman sedia ada sebatan tu. Yang mana keldai dadah, kes tipu ni, Alif, ada sebatan. Ada selain daripada penjara, ada sebatan. Kalau kena sectionnya, ya. Kemudian ada juga yang denda yang tinggi, ya. Juta-juta, ya. Ada juga yang hukuman penjara yang boleh dijalankan secara berasingan. Okay? Jadi boleh tak benda-benda ni semua menampung, kalau soalannya tadi, menampung beban ancaman-ancaman yang dilakukan terhadap publik masa kita? Ya, boleh, tetapi di satu tangga. Yang paling penting dalam ini ialah kita sendiri
bertindak untuk memastikan risiko diri kita menjadi mangsa itu rendah. Kan? So, kalau jual telefon, beli telefon baru, yelah, baru-baru ni ada pelepasan cukai 2,500. Nak beli telefon baru, telefon lama ni jangan delete factory reset je. Tidak. Dalam tu banyak bahan-bahan ya, yang boleh lagi diambil. Ya. Jangan ingat bila dah reset je, clear. Tidak. Kalau anda mempunyai kemampuan tertentu, anda boleh mendapatkan maklumat-maklumat ya, yang masih tersimpan sikit-sikit tu dalam tu. Itu dia Alif ya. Jadi Alif, Yep. apa lagi yang kita belajar? Saya nak ulang sikit tentang apa yang kita belajar Okey. tadi ya. Ini apa yang kita tengok ni. Anda boleh lihat mungkin dekat skrin Alif mungkin nampak ni ya. Cuba nak tengok Ya, sekejap. nampak. Ya, betul. Saya bawa dia ke sini supaya anda boleh lihat. Okey. Ya. Ini yang kita belajar. Alif nampak terbalik ke? Alif boleh baca? Nampak betul. Memang Nampak boleh betul. baca. Saya Ya. nampak terbalik kat skrin. Okay. Penjenayah, sasaran dan peluang ya. Kemudian dia perlu berada pada satu titik pertemuan ya. Jadi siapakah tadi? Ini kat mana dia orang buat? Kat sini ya. Penjenayah-penjenayah ini menggunakan kaedah-kaedah sedemikian ya. Kita tengok ni, nampak? Tu dia. Bantuan kecemasan, pencurian identiti, jalan samaran, melalui aplikasi. Ini yang mereka lakukan. Dan sebab itu kita perlu berhati-hati. Itu dia. Ya. Baik. Jadi jangan lupa juga ya. Banyak kita boleh tengok misalnya ini info line tadi, tanya CCID, tengok sempat tu sambil bercakap ni sambil mencari yang tunjuk kan. Ini CCID info line ya. Jangan jadi mangsa jenis cyber, anda boleh tengok nanti kat sana. Ada juga yang bank negara punya. Saya boleh tunjukkan ya. Tapi kita juga sebenarnya nak berterima kasih kepada semua yang melekat menonton ni kan. Sejam lebih kita berbicara tentang ini, masih lagi mengikutinya. Dan jangan risau, bagi kawan-kawan kita yang tak sempat menonton ini, nanti Alif akan beritahu ya, link mana yang nak digunakan supaya anda dapat berkongsi perkara ini dengan rakan-rakan kita semua ya. Betul. Jadi saya nak tunjukkan sikit lagi di ujung ni. Rasanya anda boleh lihat benda ni. Ini nombor-nombor telefon yang berkenaan. Nampak tadi ya? Ya, nampak Tapi clear. tak ada muzik kan? Tak ada. Baik. Itulah tu. Ya, dia punya kadang-kadang persiapan kita mengatasi segala-galanya. Tetapi di saat-saat akhir ya ada kesilapan teknik dan sebagainya, saya mohon maaf ya. Sebab ada beberapa cabaran teknikal yang dihadapi. Kalau perasan tadi ada sekejap tadi lampu terpadam kan. Cepat-cepat Salah pakai teknikal. melalui kan. Jadi ini adalah beberapa perkara yang nampak belakang tu. Hijau je tu kan. Tapi kita Okey, tampal dia Tuan. ni. Jadi Okey, ini Tuan yang Kamal Fendi. ya. Okey, mungkin ada sedikit kata-kata akhir ataupun teman kita berakhir. Baik. Untuk kita nak wrap ini ya. Yep. Baik. Kepada anda yang sedang menonton, berpesanlah kepada diri kita sendiri, berpesan juga kepada rakan-rakan kenalan kita, ahli keluarga kita, supaya mereka mengetahui bahawa betapa mudahnya untuk sesiapa saja menjadikan kita mangsa. Dalam masa yang sama, percayalah bahawa keadaan boleh berubah kalau kita sendiri memainkan peranan dalam mengurus risiko. Pengurusan risiko adalah jawapan bagi mengelak diri kita menjadi mangsa penipuan dalam talian. Ia benar bunyinya teknikal, pengurusan risiko. Tapi sebenarnya ialah berkenaan dengan kawalan diri kita sendiri. Macam mana kita berinteraksi dengan teknologi. Ya. Bila masanya untuk kita tahu bahawa kita harus membahagikan risiko itu. Tidak meletak semua data satu tempat sehingga ia bocor dan berkemungkinan diceroboh serta boleh kemudian jadi manipulasi oleh penjenayah.
Kepada tuan-tuan, puan-puan pesara yang sedang mengikuti siaran ini, atas usaha anda, kami generasi yang sedang sekarang ini berjalan di muka bumi Malaysia ini, atas usaha anda kami semua berjaya berkarya. Atas usaha anda juga kami hari ini mendokong cita-cita dan aspirasi negara. Terima kasih atas perkhidmatan yang telah anda berikan, baik daripada tugas sebagai petani, peladang, guru, para profesional ataupun profesional. Anda telah membuat satu laluan untuk hidup kami. Kami akan teruskan dedikasi anda. Tetapi pesanan dari saya, minta maaf ya. Saya sekadar mau berpesan kepada anda semua dengan rasa rendah diri. Saya menghormati anda semua, tetapi saya perlu berpesan, hati-hati dengan penipuan dalam talian. Wang persaraan itu milik anda. Ia benar bagaimana anda menggunakannya, urusan anda. Tetapi pesanan ini dibawakan dengan penuh ikhlas kerana ada antara rakan-rakan kita yang telah menjadi mangsa dan mengalami kemurungan. Akibatnya, kehidupan mereka selepas itu gundah. Kehidupan mereka telah berubah dari satu yang indah kepada sesuatu yang menyebabkan setiap hari adalah bagai hari yang terakhir. Maka dapatkanlah bantuan, ya. Pesan pada kawan-kawan kita, ya, bila malam kang sama-sama tengah ni kata pagi kita dah tengok dah penipuan dalam talian dalam My Pesara oleh Kuap. Pesan pada kawan-kawan kita semua, ya, jaga baik-baik, jangan ingat kita terror apa semua, ya, boleh terselamat, tidak, ya, tapi apa salah berhati-hati, kan. Jadi itu dia. Saya ulang balik semula. Elak diri menjadi sasaran penjenayah dengan menutup peluang. Jika ada peluang pun, pastikan peluang itu dapat kita urus dengan baik. Dan untuk itu, saya ucapkan terima kasih kepada semua pengurusan tertinggi KWAP, kepada tenaga ahli jawatan kuasa penganjur bagi program ini, dan juga kepada semua yang mengambil bahagian mula hingga akhir bagi memastikan kita dapat melakukan satu sesi pada hari ini, ya. Untuk itu, sekiranya ada apa-apa kesilapan, ya, saya memohon ampun dan maaf, ya, yang tidak disengajakan lah. Kesilapan yang disengajakan tu memang dibuat namanya, ya. Sekiranya lepas ini ada apa-apa soalan, ya, anda boleh hantar soalan tu, nanti saya akan tengoklah dekat YouTube channel tu apa soalan yang insya-Allah saya akan respon. Ataupun nanti hantar saja kepada AJK yang sedang bertugas, ya. Mereka akan menghantarnya terus kepada saya untuk saya respon, ya. Jangan malu, ya, segan bertanya, sesat jalan orang dulu kata, ya. Sekarang ini kalau segan bertanya kena scam. Jadi itulah dia, ya. Baik, itu saja untuk kita pada hari ini. Terima kasih lagi sekali kepada semua yang menonton siaran ini. Dan insya-Allah, ya, di lain masa, lain keadaan kita akan bertemu lagi. Jadi pastikan diri kita sentiasa selamat, rumah kita selamat, ya, daerah kita selamat, mukim kita selamat, dan juga negeri kita selamat. Patuhi SOP yang diperkenalkan, patuhi SOP yang disarankan supaya Malaysia keluar daripada pandemik ini dengan selamat dan sempurna. Dan begitulah juga kita tidak menjadi mangsa jenayah cyber selama-lamanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.